Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazaliana binti Maknuri, rakan pengkaji pengajar Dr. Manisan binti Muhammad Ali dan Dr. Nurshidah binti Muhammad Salim. Projek inovasi yang akan kami pertandingkan adalah inovasi pembangunan modul kemahiran advokasi kenduri murid berkeperluan khas pembelajaran menengah atau lebih dikenali sebagai MUKAD. Dari segi latar belakang kajian, pendidikan menengah adalah memainkan peranan penting dalam memberikan pendidikan kepada MBK, di mana MBK perlu diberikan ilmu pengetahuan dan kemahiran-kemahiran penting pada peringkat ini. Salah satu kemahiran yang diperlukan oleh MBK adalah kemahiran advokasi kendiri. Kemahiran adalah memainkan peranan penting utamanya untuk membolehkan MBK menyesuaikan diri dan yakin untuk fasa kehidupan yang seterusnya, itu fasa alam kedewasaan. Oleh itu, MBK memerlukan bimbingan yang berterusan dan mempraktikkan kemahiran ini dalam kehidupan mereka. Adalah penting untuk mengembangkan kemahiran advokasi kendiri ini kepada MBK, terutama bagi membolehkan mereka mempelajari hidup berdikari dan mencapai kejayaan di peringkat dewasa. Dari segi permasalahan kajian, secara idealnya, kemahiran advokasi kendiri ini adalah kemahiran penting yang diperlukan oleh semua individu kerana ia mempengaruhi kehidupan selepas persekolahan, terutamanya untuk bekerja, hidup berdikari dan belajar. Namun, realitinya, penekanan kurikulum pendidikan khas kini adalah lebih memfokuskan kepada kemahiran vokasional dan persediaan MBK ke alam pekerjaan. Guru dan kaunselor juga kurang kemahiran, kesedaran dan persediaan untuk memberi bimbingan kemahiran advokasi kendiri kepada murid berkeperluan khas. MBK juga didapati kurang bersedia untuk kehidupan selepas sekolah menengah. Jurangnya, tidak semua MBK menggunakan kemahiran vokasional dan ada di kalangan mereka yang hanya duduk di rumah selepas alam sekolah menengah. Oleh itu, MBK memerlukan kemahiran advokasi kendiri, kemahiran determinasi diri, kemahiran komunikasi dan intervensi sebelum menamatkan alam persekolahan. Modul kemahiran advokasi kendiri banyak dibangunkan oleh pengkaji di luar negara, dan di Malaysia pada masa kini terdapat satu modul yang dalam peringkat kajian rintis dan tidak memfokuskan kepada kemahiran advokasi kendiri. Terdapat 3 objektif kajian, iaitu objektif yang pertama menganalisa keperluan untuk membangunkan modul kemahiran advokasi kendiri murid berkeperluan khas pembelajaran menengah. Yang kedua, mereka bentuk dan membangunkan modul kemahiran advokasi kendiri murid berkeperluan khas pembelajaran menengah. Dan yang ketiga adalah menilai kebolehgunaan modul kemahiran advokasi kendiri murid berkeperluan khas pembelajaran menengah. Dari segi justifikasi, modul ini adalah kajian memfokuskan kepada pembangunan modul bagi memberi bimbingan kemahiran advokasi kendiri kepada murid berkeperluan khas pembelajaran di peringkat menengah. Keperluan bimbingan berbentuk kelompok menggunakan pendekatan psikopendidikan kepada MBK, kekurangan modul yang memfokuskan kepada kemahiran advokasi kendiri di Malaysia dan memberikan bimbingan yang berterusan kepada MBK semenjak dari alam persekolahan lagi. Berikut adalah kerangka kajian. Terdapat 3 fasa kajian yang dilakukan, iaitu fasa yang pertama, analisis keperluan, fasa yang kedua, fasa reka bentuk dan pembangunan, dan fasa yang ketiga, fasa penilaian, pelaksanaan dan penilaian. Seterusnya adalah kerangka konsepsual kajian. Berikut adalah 3 teori yang digunakan dan juga 1 kerangka konsepsual advokasi kendiri yang digunakan sebagai panduan. Model pembangunan modul sidik, pembangunan modul MUKAD dan pengujian kebolehgunaan modul kepada pengguna sasaran iaitu guru dan murid berkeperluan khas. Berikut adalah kerangka teoretikal kajian. Seperti yang saya telah nyatakan tadi, terdapat 3 teori yang digunakan, iaitu teori tingkah laku pelaziman operan, teori humanistik, teori personaliti kewujudan dan kerangka konsepsual advokasi kendiri
di mana konsep-konsep yang terdapat dalam teori dan kerangka konsepsual ini digunakan bagi membangunkan submodul, objektif, tema, aktiviti dan langkah-langkah aktiviti, dan seterusnya membangunkan modul kemahiran advokasi kendiri murid berkeperluan khas pembelajaran menengah. Seterusnya, segi dapatan kajian pada fasa analisis keperluan. Okey, berikut adalah maklumat-maklumat peserta kajian yang dipilih secara bertujuan bagi mendapatkan data analisis keperluan pembangunan modul, iaitu 10 orang guru pendidikan khas dan 5 orang guru bimbingan dan kaunseling. Kajian terdapat tiga tema yang muncul daripada analisis temubuan yang dilakukan, iaitu tema yang pertama, ketiadaan modul khusus untuk mengajar kemahiran advokasi kendiri kepada murid berkeperluan khas. Tema yang kedua, topik yang dianggap berat untuk diajar kepada MPK, dan tema yang ketiga, keperluan bimbingan kemahiran advokasi kendiri kepada murid berkeperluan khas. Selain daripada keperluan pembangunan modul, elemen-elemen modul juga turut ditemubual kepada peserta kajian, dan hasilnya terdapat 5 tema yang muncul dari segi elemen modul, iaitu mengenal diri, tema yang kedua kemahiran komunikasi, tema yang ketiga pendetaan ketahap, tema keempat kemahiran kepimpinan, dan tema kelima cadangan-cadangan lain. Okey, kesemua tema yang telah muncul mendapat persetujuan 0.97 perkali kohon kappa, di mana tema-tema yang dibangun daripada data temubual mendapat persetujuan yang sangat kuat daripada ketiga-tiga orang pakar yang menilai tema tersebut. Okey, berikut adalah rumusan cadangan peserta kajian bagi elemen-elemen modul yang perlu diterapkan dalam modul MOKAD. Seterusnya ada fasa reka bentuk dan pembangunan. Dalam fasa ini, pengkaji telah mengguna model pembangunan modul sidik, iaitu dapat 9 langkah penyaringan draft modul berpandukan model pembinaan modul sidik ini adalah seperti berikut. Seterusnya, objektif modul. Okey, setelah mendapat maklumat daripada analisis keperluan, maka objektif modul MOKAD ini adalah untuk meningkatkan kemahiran mengenal diri sendiri dalam kalangan murid berkeperluan khas pembelajaran, meningkatkan kemahiran mengenal pasti hak diri sendiri dalam kalangan murid berkeperluan khas pembelajaran, meningkatkan kemahiran komunikasi dalam kalangan murid berkeperluan khas pembelajaran, dan meningkatkan kemahiran kepimpinan dalam kalangan murid berkeperluan khas pembelajaran. Seterusnya adalah pembangunan modul. Modul ini mengandungi 3 unit, iaitu bab 1, pengenalan, bab 2, aplikasi modul, dan bab 3, manual modul. Terdapat 6 submodul dalam modul ini, 12 sesi bertema dan 12 aktiviti. Seterusnya adalah isi kandungan modul. Dan ini adalah modul MOKAD, iaitu modul kemahiran advokasi kendiri bagi manual facilitator dan modul manual murid, iaitu untuk aktiviti kendiri. Okey, ini adalah modul yang telah dibangunkan, iaitu ini adalah manual modul untuk murid dan ini adalah manual modul untuk facilitator. Kedua modul ini telah diuji di set sebelum. Okey, seterusnya, pada fasa reka bentuk dan pembangunan ini juga, modul telah dinilai oleh pakar bagi mendapatkan kesan kandungan modul dari aspek kesan muka dan kesan kandungan. Terdapat 7 orang pakar dilantik secara bertujuan bagi menilai modul ini. Okey, hasil dari penilaian pakar, ketua 7 orang pakar, purata kesan pakar mendapat penilaian 0.92%, iaitu nilai skor daripada kesan kandungan modul secara ini menunjukkan modul ini mempunyai kesan kandungan yang tinggi. Seterusnya, modul turut dinilai dari segi isi kandungan sesi dan aktiviti mengikut submodul. Hasil penilaian ketujuh pakar ini mendapati submodul dan sesi yang terdapat dalam modul ini mendapat persetujuan yang tinggi, dan ia menunjukkan semua sesi aktiviti adalah bersesuaian dalam memberi bimbingan kemahiran advokasi kendiri kepada murid berkeperluan khas pembelajaran. Seterusnya, fasa pelaksanaan dan penilaian. Pada fasa ini, penilaian modul dilakukan secara formatif dan sumatif.
penilaian formatif dilakukan oleh pengguna sasaran iaitu 10 orang guru pendidikan khas dan 5 orang guru bimbingan dan kaunseling, manakala penilaian formatif iaitu penilaian dilakukan di setting yang sebenar bagi menguji modul, di mana ia dilakukan oleh 3 orang guru pendidikan khas dan 3 orang kaunselor bersama 30 orang murid perkumpulan khas pembelajaran di 3 buah sekolah di daerah Gombak. Seterusnya, ini adalah penilaian formatif kebolehgunaan modul. Penilaian ini dilakukan menggunakan borang kebolehgunaan modul yang mengandungi 30 item dengan skala Likert 5 mata. Dari segi penilaian terdapat 3 tahap persetujuan iaitu 80 hingga 100 persetujuan yang tinggi, 60 hingga 79 persetujuan yang sederhana, 0 hingga 59% tiada persetujuan. Okey. Ini adalah dapatan daripada penilaian formatif dan sumatif bagi konstruk kebolehgunaan modul, iaitu dari segi penyampaian dan persembahan modul, isi kandungan modul, aktiviti modul, bahan bantu modul dan persembahan modul. Daripada penilaian formatif dan sumatif ini menunjukkan konstruk-konstruk kebolehgunaan modul ini mendapat persetujuan yang tinggi bagi kelima-lima konstruk yang dinilai. Seterusnya, penilaian kebolehgunaan modul pengguna sasaran. Okay, jumlah peratus purata ini yang diberi adalah melebihi 70% penilaian iaitu 85%, dan ia mendapat persetujuan kebolehgunaan yang tinggi. Dapatan ini menunjukkan modul advokasi kendiri murid perlahan pelajar menengah boleh digunakan untuk membimbing kebaik advokasi kendiri murid berkebutuhan khas pembelajaran di peringkat menengah. Seterusnya, penilaian kebolehgunaan modul oleh fasilitator bagi penilaian sumatif di setting sebenar selepas pengujian modul mendapati jumlah peratus purata persetujuan kebolehgunaan modul adalah melebihi 70%. Dapatan ini menunjukkan modul kemahiran advokasi kendiri murid perlahan khas pembelajar ini boleh digunakan untuk bimbingan kemahiran advokasi kendiri kepada MBK pembelajaran menengah. Okey, penilaian kebolehgunaan modul bagi penilaian formatif juga diperolehi daripada catatan refleksi, borang penilaian sesi dan temubual. Hasil analisis yang dilakukan mendapati modul mempunyai kebolehgunaan dan bersesuaian untuk membimbing kemahiran advokasi kendiri dalam kalangan MBK. Okey, segi penilaian kebolehpercayaan, modul ini juga telah dinilai kebolehpercayaannya oleh 30 orang MBK yang menjadi peserta kajian dalam pengujian modul. Okey, skor yang diperolehi menunjukkan modul mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi dan boleh diterima pakai untuk membimbing kemahiran advokasi kendiri dalam kalangan MBK, iaitu dengan perkali kebolehpercayaan keseluruhan modul adalah 0.98. Seterusnya adalah novelty product, iaitu dari segi konsep, modul dapat menghasilkan modul yang bersesuaian untuk murid berkeperluan khas pembelajaran, modul yang berbentuk motivasi dan memberi kemahiran advokasi kendiri kepada murid berkeperluan khas pembelajaran di peringkat menengah. Dari segi prosesnya pula, kajian ini menggunakan kajian DDR dan menggunakan pendekatan model sidik dalam pembangunan modul. Dari segi pedagogi, pedagogi modul adalah pedagogi murid berkeperluan khas pembelajaran, elemen merentas kurikulum, PAK 21, integrasi teori dan juga inovasi. Dari segi pentafsiran pula, pentafsiran dilakukan secara formatif dan sumatif, refleksi fasilitator, borang penilaian sesi fasilitator dan borang dan murid juga temubual. Seterusnya, kumpulan sasaran pengguna modul iaitu guru pendidikan khas, guru bimbingan dan kaunseling, Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Kebajikan Masyarakat, pentadbir sekolah, badan bukan kerajaan, murid berkeperluan khas dan juga murid arus perdana. Dari segi sumbangan kajian, adalah modul itu sendiri iaitu modul MUKAD, intervensi awal kepada murid berkeperluan khas yang menggunakan konteks Malaysia. Boleh juga dijadikan rujukan dan panduan pada guru, konselor, KPM dan pengkaji akan datang. Ia juga merupakan satu penambahan ilmu dalam bidang pendidikan khas, inovasi dalam pendidikan dan bahan bantu belajar. Dan terima kasih, itu sahaja persembahan produk inovasi yang telah kami hasilkan, hasil inovasi daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Sekian, terima kasih.